Selamat pagi, selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi untuk minggu ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-10, iaitu bertajuk sumber hutan. Sedikit pengenalan kepada bab 10, iaitu berkaitan dengan sumber hutan. Sumber hutan itu sendiri merupakan satu khazanah alam semula jadi. Ia adalah satu khazanah yang telah dikurniakan kepada kita, dia unik dan juga penting. Di Malaysia, Malaysia merupakan sebuah negara yang bertuah kerana telah dianugerahkan oleh Tuhan yang berkaitan dengan sumber-sumber hutan semula jadi yang mempunyai nilai yang tinggi serta dapat memberi sumbangan kepada sosioekonomi bagi negara kita di Malaysia. Adakah pernah kamu terfikir tentang kepentingan bagaimana untuk kita menguruskan sumber hutan yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan sumber hutan. Kemudian bagaimana usaha yang dijalankan, usaha yang diambil untuk memelihara dan juga memelihara sumber hutan di negara kita. Apa usaha dia? Kemudian adakah kamu tahu agensi-agensi yang terlibat yang memainkan peranan dalam pengurusan sumber hutan di negara kita? Adakah kita pernah terfikir berkenaan dengan perkara-perkara seperti ini? Itu yang akan kita belajar dalam bab yang ke-10. Semua pelajar saya minta untuk rujuk pada buku teks kamu masing-masing. Baik, kita teruskan. Apa yang akan kita belajar dalam bab yang ke-10? Kita akan lihat yang pertama, kita akan melihat kepada definisi sumber hutan. Apakah yang dimaksudkan sebagai sumber hutan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghuraikan kepentingan pengurusan sumber hutan. Kenapa pentingnya untuk kita mengurus sumber-sumber hutan di negara kita? Itu yang kedua, kepentingan. Kemudian yang ketiga, dengan kita lihat melalui beberapa contoh, kita akan lihat beberapa contoh, kemudian kita akan cuba menjelaskan tentang usaha yang diambil dalam langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan sumber-sumber hutan di negara kita. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah contoh. Kita nak lihat contoh usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan. Dan yang terakhir, kita nak lihat juga dan juga kita akan cuba membezakan peranan-peranan kepada agensi-agensi yang berkaitan dengan pengurusan hutan di Malaysia. Terdapat beberapa agensi yang telah diwujudkan ataupun ditubuhkan dengan tujuan untuk menguruskan, mengendalikan hutan-hutan di negara kita, di Malaysia. Itu yang akan kita belajar. 4 perkara. Kita nak lihat tentang definisi kepada sumber hutan yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat juga tentang kepentingan pengurusan sumber hutan. Kemudian yang ketiga, contoh. Kita nak lihat contoh-contoh. Apakah contoh usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan? Dan yang keempat, yang berkaitan dengan peranan-peranan agensi yang menguruskan hutan-hutan di Malaysia. Baik, kemudian yang seterusnya, secara sepintas lalu kita nak lihat juga yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan sumber hutan. Ini apa yang akan kita belajar dalam bab yang ke-10. Yang kedua, berkaitan dengan kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Terdapat pecahan dia, kepentingan-kepentingan dia seperti yang disenaraikan di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan ekopelancongan. Yang kedua, berkaitan dengan keseimbangan ekosistem.
Okey, kemudian yang ketiga, hutan juga merupakan keperluan kepada masyarakat setempat, masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan hutan, pinggir hutan dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat, hutan membekalkan sumber bahan mentah. Okey, 4 perkara ini yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak lihat juga tentang usaha-usaha yang telah diambil dan akan diambil yang berkaitan dengan pemeliharaan dan juga pemuliharaan sumber hutan di Malaysia. Okey, perkataan pemeliharaan dan pemuliharaan itu kamu perlu tahu untuk membezakan maksud-maksudnya. Okey, cuba kamu cari apa maksud kepada pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Ada perbezaan dari segi usaha di situ. Baik, yang keempat, kita akan lihat yang berkaitan dengan peranan agensi yang terlibat dalam menguruskan hutan di Malaysia. Okey, dibahagikan kepada dua jenis lah, agensi, NGO dan juga badan kerajaan. Itu yang akan kita lihat secara terperinci nanti. Apa agensi-agensi yang tersenarai di situ, sama ada NGO ataupun daripada badan kerajaan. Okey, baik, kemudian kita nak teruskan yang pertama. Okey, 10.1 subtopik yang pertama bagi bab yang ke-10, iaitu sumber hutan. Apakah definisi kepada sumber hutan? Okey, sumber hutan ia merupakan sumber yang boleh baharu. Seperti yang kita belajar sebelum ini. Hutan adalah sumber yang boleh baharu. Okey, hutan juga, sumber hutan juga meliputi kawasan yang ditumbuhi oleh pelbagai jenis flora dan fauna, pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan-hidupan liar. Okey, tumbuhan dan hidupan liar ini hidup secara semula jadi di dalam kawasan hutan tersebut. Okey, itu adalah sumber hutan. Okey, di Malaysia kita mempunyai iklim khatulistiwa. Okey, iklim khatulistiwa ni kita tahu ia merupakan panas dan juga lembap sepanjang tahun. Kemudian jumlah taburan hujannya juga tinggi. Itu yang telah menggalakkan lagi kepada pertumbuhan pokok-pokok dan sebagainya. Ia telah menggalakkan lagi pertumbuhan sumber yang ada di dalam hutan tersebut. Okey, sebagai info, sedikit info kepada kamu. Okey, kamu boleh lihat dalam buku teks kamu juga. Okey, di Malaysia, Malaysia terdiri daripada kawasan berhutan seluas 18.56 juta hektar ataupun lebih kurang lebih kurangnya adalah 56.5% daripada keluasan tanah bagi Malaysia. Okey, sumber ini dipetik daripada Jabatan Perhutanan Malaysia tahun 2016. Kemudian negeri Sarawak. Okey, negeri Sarawak merupakan kawasan yang mempunyai jumlah hutan yang paling besar di Malaysia. Okey, berapa keluasan dia? Okey, keluasan dia adalah 8.23 juta hektar. Okey, bagi Semenanjung Malaysia seluas 5.84 juta hektar dan bagi negeri Sabah 4.49 juta hektar. Sumber ini juga dipetik daripada Jabatan Perhutanan Malaysia tahun 2016. Okey, baik. Itu adalah maksud kepada sumber hutan. Kemudian kita nak teruskan lagi kepada subtopik yang seterusnya. Okay, 10.2
kita nak lihat juga tentang kepentingan pengurusan hutan, pengurusan sumber hutan di Malaysia. Okey, baik. Pengurusan sumber hutan ini dijalankan dengan tujuan untuk menjamin bekalan sumber yang berterusan, melalui dua langkah yang saya nyatakan tadi, iaitu pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Pengurusan sumber hutan ini memainkan peranan yang penting dalam pelbagai aspek. Antara peranan-peranan yang penting yang dapat disenaraikan di sini adalah yang pertama, untuk menjamin kepada keseimbangan ekosistem. Ekosistem akan seimbang dan tidak terjejas supaya ia dapat berjalan dengan baik. Kemudian sebagai keperluan masyarakat setempat, itu juga kepentingan kepada orang yang tinggal di kawasan hutan dan juga pinggir-pinggir hutan yang bergantung hidup kepada sumber-sumber hutan. Kemudian yang seterusnya adalah menggalakkan kepada aktiviti pelancongan. Bagi kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan rekreasi, kita panggil sebagai kawasan eko pelancongan. Dan yang terakhir, kepentingannya adalah untuk membekalkan sumber bahan mentah, contohnya seperti kayu balak dan sebagainya. Baik, kita akan lihat yang pertama. Kepentingan yang pertama yang akan kita lihat di sini adalah yang berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem bermaksud proses interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam alam sekitar. Kemudian komponen-komponen yang terdapat dalam ekosistem ini sentiasa berinteraksi, sentiasa berhubung, sentiasa berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga dan juga satu rantaian makanan yang berlangsung secara berterusan, serta ia dapat memelihara imbangan ekosistem itu sendiri. Itu kepentingannya, keseimbangan ekosistem, kerana proses interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik itu dapat berlangsung secara berterusan. Kemudian pengurusan sumber hutan yang dirancang, yang terancang adalah perlu bagi mengekalkan ekosistem ini dapat berterusan selama-lamanya. Itu kepentingan yang pertama. Kemudian kita nak lihat kepada kepentingan yang kedua. Kepentingan yang kedua iaitu keperluan kepada masyarakat setempat. Kepentingan sumber hutan. Kita akan lihat apa kepentingan yang dimaksudkan sebagai keperluan kepada masyarakat setempat. Persekitaran semula jadi, kawasan-kawasan hutan ini merupakan suatu yang sinonim, yang kebiasaannya yang kita dengar dengan kehidupan masyarakat setempat, terutamanya dari aspek signifikan dan juga pergantungan hidup mereka terhadap elemen berkenaan. Itu maksud yang pertama, kepada keperluan masyarakat setempat. Kemudian kita nak lihat lagi yang seterusnya, iaitu fungsi hutan itu sendiri. Fungsi hutan ini kepada masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu maksudnya masyarakat yang tinggal di dalam hutan ataupun di kawasan pinggir-pinggir hutan. Fungsi hutan kepada mereka ini penting kerana mereka bergantung hidup kepada sumber bahan makanan yang pertama yang boleh mereka dapati di dalam hutan. Kemudian yang kedua, membina tempat tinggal. Yang ketiga, menyediakan pelbagai peralatan untuk kegunaan harian mereka.
Dan juga sumber-sumber hutan ini dijadikan sebagai sumber pendapatan kepada keperluan perbelanjaan kehidupan seharian bagi keluarga dan untuk sara hidup, sara diri bagi mereka. Okey. Baik, contoh-contoh hasil hutan yang boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan kepada masyarakat setempat. Contohnya seperti tumbuhan rotan yang boleh digunakan untuk dihasilkan perabot dan sebagainya. Okey, kemudian kayu gaharu. Okey. Kayu gaharu ini memang terkenal dan ia memang mempunyai nilai yang tinggi, harganya mahal. Kayu ni kebiasaannya sesuai untuk dijadikan sebagai minyak wangi. Kayunya harum dan ia berasal daripada pokok tangkaras. Okey, kemudian buah-buahan yang hidup secara liar, secara semula jadi di dalam kawasan hutan, okey, dapat digunakan oleh masyarakat yang tinggal di situ sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber pendapatan apabila mereka menjual kepada masyarakat di luar daripada kawasan tempat tinggal mereka. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kepentingan yang ketiga adalah dari segi pelancongan. Okey, eko pelancongan. Okey, sumber hutan merupakan satu sumber yang penting dalam membangunkan aktiviti yang berkaitan dengan eko pelancongan, iaitu pelancongan yang melibatkan kepada alam semula jadi. Okey, melalui eko pelancongan, pelancong-pelancong dapat menikmati, melihat sendiri secara jelas, secara berdepan tentang keindahan alam semula jadi. Contohnya seperti apa? Yang pertama seperti kawasan hutan lipur, kawasan air terjun, dan dapat melihat sendiri dengan mata secara langsung dengan kepelbagaian jenis flora, tumbuh-tumbuhan, pokok bunga dan sebagainya, dan juga fauna, hidupan-hidupan liar yang unik yang boleh kita dapati di dalam kawasan hutan. Okey, contohnya di Malaysia, Taman Negeri Royal Belum yang terletak di negeri Perak. Kemudian Taman Negara Endau Rompin bagi negeri Johor, dan juga Taman Negara Niah yang terletak di negeri Sarawak. Okey, gambar ni satu contoh untuk kamu lihat. Contoh kawasan eko pelancongan, kawasan yang menjadi daya tarikan kehadiran pelancong-pelancong dari luar ke kawasan tersebut. Okey, baik. Kemudian kepentingan yang seterusnya membekalkan sumber bahan mentah. Apa yang dikatakan sebagai kepentingan melalui bekalan sumber bahan mentah ini? Okey, melalui pengurusan sumber hutan yang cekap, okey, ini akan dapat menjamin bekalan bahan mentah dapat dikekalkan ataupun dapat kita perolehi secara berterusan, tidak putus untuk kegunaan masa hadapan. Okey, apa yang dikatakan menjamin bekalan bahan mentah tadi? Okey, contoh-contohnya akan kita lihat seperti di bawah. Sumber hutan, kayu keras yang boleh kita dapat di kawasan hutan. Kegunaan bagi kita akan memprosesnya sehingga dapat menghasilkan perabot, papan lapis, kayu gergaji dan juga sebagai bahan binaan. Okey, itu baru contoh yang pertama, kayu keras. Kemudian contoh yang kedua, rotan dan juga buluh. Ini juga dapat menghasilkan berbagai jenis perabot dan juga hasil-hasil kraft tangan yang kreatif. Okey, terutamanya kalau kamu dapat lihat masyarakat orang asli yang tinggal di kawasan-kawasan pendalaman, kawasan-kawasan pinggir hutan, masyarakat kampung juga yang tinggal di kawasan pinggir-pinggir hutan, mereka dapat menghasilkan kraft tangan melalui sumber hutan, rotan dan juga buluh, dan ia menjadi sumber pendapatan
kepada mereka juga. Kemudian yang seterusnya, daun mengkuang dalam penghasilan tikar dan juga bakul. Kemudian batang nibung dijadikan sebagai tiang rumah dalam pembinaan tiang rumah. Batang nibung ni memang terkenal dengan ketahanan yang kuat, yang lasak, dan juga dijadikan sebagai cerucuk kelong. Kelong iaitu cerucuk kelong yang dibina di kawasan dalam air, rumah-rumah yang dibina di atas air. Kerana ia lasak, dia sangat sesuai untuk dijadikan sebagai bahan sokongan untuk membina rumah di dalam kawasan air. Kemudian daun nipah, seperti yang dalam gambar dalam buku teks kamu. Ia adalah untuk kegunaan penghasilan atap di kawasan perumahan. Rumah-rumah di kawasan kampung kebiasaannya mereka menggunakan atap yang dihasilkan daripada daun-daun nipah. Ini adalah sumber yang dipetik daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Julai 2018. Baik. Kemudian kita nak teruskan dengan subtopik yang berikutnya, 10.3. Kita nak lihat berkaitan dengan usaha yang telah diambil dalam proses pemeliharaan dan juga pemeliharaan sumber-sumber hutan yang ada di negara kita, di Malaysia. Apa usaha yang telah diambil melalui pemeliharaan dan juga pemeliharaan? Usaha memelihara dan juga memelihara sumber hutan perlu dijalankan untuk mengawal kegiatan penerokaan hutan tanpa kawalan. Kerana apa? Kerana sumber hutan ni adalah satu sumber yang menjadi khazanah alam yang penting, yang bernilai kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Itu maksud ataupun definisi kepada usaha-usaha pemeliharaan dan juga pemeliharaan. Di sini kita nak lihat maksud seperti yang saya nyatakan tadi. Saya tanya kepada kamu, apa yang perbezaan antara perkataan pemeliharaan dan juga perkataan pemeliharaan. Bagi pemeliharaan hutan, pemeliharaan ini bermaksud usaha untuk melindungi, melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Contohnya seperti pihak kerajaan telah mewartakan hutan simpan dan taman negara. Kerajaan telah menghaskan satu kawasan hutan itu sebagai hutan simpan dan taman negara, iaitu bermaksud kawasan tersebut merupakan kawasan yang telah digazetkan dan tidak boleh diteroka, dan menjadi satu kesalahan jika peneroka-peneroka masih terus meneroka kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan simpan dan juga taman negara. Kemudian maksud pula bagi pemeliharaan, pemeliharaan hutan pula adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Sebagai contoh, proses penghutanan semula dan juga penubuhan ladang hutan. Penghutanan semula bermaksud pihak-pihak yang berkaitan akan melakukan penanaman semula, pokok-pokok yang telah ditebang, dirosakkan, dicuri dan sebagainya. Baik, di sini perbezaan keyword perkataan bagi pemeliharaan dan pemeliharaan adalah pemeliharaan iaitu melindungi, merancang dan mengurus. Bagi pemeliharaan, membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu.
Itu perbezaan dia. Pemeliharaan dia menjaga kawasan yang sedia ada. Dia melindungi. Pemeliharaan dia cuba pulihkan semula kawasan yang telah diganggu, supaya ia menjadi kepada keadaan yang asal. Okey, baik, di bawah langkah-langkah pemeliharaan dan juga pemuliharaan, okey, dia ada terbahagi di bawahnya. Bagi pemeliharaan terkandung tapak ramsar dan juga pembangunan lestari. Okey, kemudian pemeliharaan melalui taman negara dan juga geopark. Kita akan lihat satu persatu daripada 4 perkara ini. Okey, baik. Yang pertama kita akan lihat tapak ramsar. Apa yang dimaksudkan dengan tapak ramsar? Okey, ramsar itu sendiri bermaksud senarai tanah lembap yang dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lembap di Iran pada tahun 1971 untuk pemeliharaan tanah lembap serta sumber-sumbernya. Okey, definisi ini dipetik sumbernya daripada Perbadanan Taman Negara Johor Jun 2018. Okey, apa peranan tapak ramsar? Okey, tapak ramsar ini peranannya adalah untuk menjaga tanah lembap, khususnya hutan paya bakau yang mempunyai pelbagai jenis kehidupan. Itu peranan kewujudan tapak ramsar. Okey, melalui proses pemeliharaan tapak ramsar. Okey, yang pertama, tapak ramsar telah dijadikan satu kawasan eko pelancongan di Malaysia. Okey, tapak ramsar juga mempunyai keindahan alam semula jadi. Manakala landscape yang indah melalui tumbuh-tumbuhan iaitu flora dan juga fauna, hidupan-hidupan liar. Ia adalah satu menjadi daya tarikan kepada pelancong-pelancong untuk hadir ke kawasan-kawasan seperti ini. Kemudian tapak ramsar juga dipelihara sebagai salah sebuah destinasi pelancongan, supaya ia tidak digunakan sebagai diganggu dengan aktiviti-aktiviti pembangunan. Okey, sebab itu ia telah diwartakan sebagai kawasan tapak ramsar. Okey, melalui langkah pemeliharaan bagi tapak ramsar, memelihara kawasan tanah lembap serta kepelbagaian biologi hutan paya bakau yang ada di negara kita. Itu bagi langkah pemeliharaan. Okey, Jabatan Perhutanan yang memainkan peranan untuk mengawal pengeluaran hutan bakau, kayu-kayu bakau, terutamanya bagi industri ataupun kilang-kilang yang menghasilkan kayu arang. Arang-arang yang kita gunakan tu. Okey, tujuannya adalah untuk mengawal keseimbangan ekosistem supaya kayu-kayu bakau, pokok-pokok bakau ini tidak pupus, tidak ditebang secara tidak terkawal. Okey, baik, contoh-contoh tapak ramsar yang ada di Malaysia. Yang pertama adalah di Tasik Bera Pahang, Pulau Kukup, Tanjung Piai dan Sungai Pulai di negeri Johor, Kuching Wetland National Park di Sarawak, kemudian Lower Kinabatangan Segama Wetland di Sabah. Okey, itu yang pertama yang berkaitan dengan tapak ramsar. Kemudian yang kedua adalah geopark. Okey, apa itu geopark? Okey, geopark ini merujuk kepada satu kawasan yang terdapat warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak bagi tujuan pemeliharaan, pendidikan dan juga pembangunan lestari. Okey, peranan bagi geopark peranannya adalah untuk mementingkan pembangunan sesebuah kawasan secara lestari. Pembangunan yang dibenarkan tetapi secara lestari. Elemen-elemen pembangunan ini terdapat dalam konsep geopark yang merangkumi pemeliharaan alam semula jadi. Okey, bagi langkah pemeliharaan di kawasan geopark,
iaitu memelihara dan menjadikannya sebagai pusat ekopelancongan, kawasan pelancongan yang berkaitan dengan alam sekitar. Okey, bagi pemeliharaan dari segi biologi, geologi dan juga budaya. Okey, kemudian pemeliharaan yang bersepadu, yang dilakukan keseimbangan antara warisan budaya dengan alam semula jadi dan juga penggunaan sumber warisan secara lestari, tanpa memusnahkannya. Okey, ia dibenarkan, tapi tidak boleh memusnahkannya. Contohnya seperti di Langkawi Geopark. Bagi yang pernah pergi, okey, bagus, pernah lihat di sana secara dengan mata kamu sendiri. Okey, kemudian taman negara yang ketiga. Okey, taman negara ini maksudnya satu kawasan ataupun tempat yang telah dilindungi oleh pihak kerajaan. Tujuannya adalah untuk mengawal biodiversiti semula jadi di kawasan tersebut, supaya kawasan tersebut dapat terus terpelihara dan ia dapat dikekalkan selama-lamanya. Okey. Baik, peranan kewujudan taman negara ini adalah untuk melindungi pelbagai jenis biologi hidupan, tumbuhan dan juga struktur-struktur ekologinya, bagi menyokong ekosistem yang terdapat di dalam taman-taman negara dan juga dapat mempromosikan pendidikan dan juga rekreasi. Okey, bagi langkah pemeliharaan di taman negara, memelihara dengan menjadikan taman negara ini sebagai kawasan pusat ekopelancongan. Okey, kemudian memelihara tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar, iaitu flora dan fauna yang ada di dalam hutan supaya ia tidak diganggu oleh aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Okey, itu langkah pemeliharaan. Bagi pemuliharaan, okey, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia ataupun kita panggil sebagai Perhilitan. Okey, ini baik, agensi ini telah membaik pulih kawasan-kawasan hidupan liar yang terjejas dan juga kawasan-kawasan hutan yang telah diceroboh. Okey, itu tugas mereka. Okey, contohnya pusat konservasi yang telah diwujudkan. Tujuannya adalah untuk meletakkan gajah-gajah yang terletak di kawasan di negeri Pahang. Pusat konservasi gajah Kuala Gandah di Pahang. Kemudian Taman Negara juga memberi perlindungan kepada monyet Belanda supaya ia tidak terancam spesiesnya, dia semakin pupus dan ia juga menjadi tatapan dapat dilihat kepada generasi yang akan datang. Okey, baik, di Pulau Pinang terdapat Taman Negara, Taman Negara Pulau Pinang, antaranya di Sarawak juga Taman Negara Bako. Okey, baik, yang seterusnya pembangunan lestari. Okey, pembangunan lestari ini apa pula maksudnya? Definisinya adalah pembangunan yang memenuhi kepada keperluan pada masa ini. Okey, tetapi ia tidak boleh menjejaskan keupayaan kepada generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Pembangunan yang untuk memenuhi keperluan pada masa kini, tapi pembangunan yang dijalankan itu tidak akan memberi kesan yang buruk kepada generasi akan datang, supaya mereka juga dapat memenuhi keperluan mereka sendiri nanti. Okey. Baik, peranan pembangunan lestari ini adalah satu gagasan pembangunan yang dilakukan secara moden, yang paling proaktif dan praktikal untuk menangani isu-isu yang berkaitan antara tuntutan pembangunan dan juga pemeliharaan alam sekitar. Okey, pembangunan yang dilakukan tetapi tidak menjejaskan kepada alam sekitar. Itu yang dikatakan sebagai pembangunan lestari. Okey, apa langkah-langkah yang boleh diambil melalui pemeliharaan? Okey, perintis pembangunan pentadbiran dengan konsep teknologi hijau melalui bandar-bandar yang dibina
berasaskan kepada bandar dalam taman. Okey, baik, itu maksud dia. Kemudian memelihara hutan dalam bentuk ekopelancongan dan juga hutan bandar. Contohnya seperti yang terletak di negeri Johor, Hutan Bandar Putra yang telah diwujudkan, yang telah dibangunkan di negeri Johor melalui pembangunan lestari. Manakala usaha pemeliharaan bagi pembangunan lestari pula melalui usaha dan juga komitmen yang secara berterusan ke arah kepada pembaikan kualiti persekitaran dan juga memastikan aktiviti-aktiviti pembandaran ini mengambil kira aspek pengurangan pelepasan karbon dan juga ia menggalakkan ekonomi hijau, green business, dan juga gaya hidup karbon yang rendah, low carbon and green lifestyle. Itu bagi pembangunan lestari melalui usaha yang dilakukan dalam pemeliharaan. Kemudian mewujudkan juga taman etnobotani yang telah dibina, telah diwujudkan di Putrajaya, iaitu kawasan ini bertindak sebagai pusat domestik dan pemeliharaan ex situ tumbuh-tumbuhan ubatan dan juga beraroma. Apa maksud kepada ex situ? Ex situ ni adalah program, satu program yang diwujudkan berkaitan dengan pengurusan sumber genetik tumbuhan di luar kawasan asal, seperti di ladang, taman-taman botani, taman pertanian dan sebagainya. Itu maksud ex situ. Contoh pembangunan lestari bagi yang pernah pergi ke Putrajaya, mereka dapat lihat dengan sendirinya bagaimana pembangunan lestari itu dijalankan. Kemudian Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM. Baik. Kemudian yang seterusnya kita nak lihat kepada 10.4 peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Kita akan lihat badan-badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan, NGO yang terlibat dalam pengurusan hutan di Malaysia. Badan kerajaan dan badan bukan kerajaan di Malaysia telah mengambil beberapa langkah ataupun beberapa inisiatif dalam menguruskan hutan di negara kita. First kali kita nak lihat bagi badan kerajaan. Boleh lihat dalam buku teks. Yang pertama adalah Jabatan Alam Sekitar, JAS. JAS, Jabatan Alam Sekitar, tugas dia adalah bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi yang berkaitan dengan biodiversity dan juga perhutanan melalui dua langkah. Yang pertama iaitu pengurusan hutan secara berkekalan dan yang kedua penyelidikan dan pembangunan perhutanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sabah Forestry Department, tugasnya bertanggungjawab dalam memberi perlindungan dan pemeliharaan rizab hutan berdasarkan kepada konsep pengurusan hutan lestari, SFM. Kemudian merupakan tugasnya juga adalah penjaga kepada 49.1% daripada jumlah keluasan tanah di negeri Sabah pada tahun 2013. Ini yang dipetik daripada Jabatan Perhutanan Sabah pada tahun 2017. Kemudian yang ketiga, Sarawak Forestry Corporation, tugasnya adalah melaksanakan pengurusan hasil hutan, kawasan terlindung sepenuhnya, pemeliharaan hidupan liar, kawalan penuaian dan penguatkuasaan terhadap pematuhan serta penyelidikan dan pembangunan perhutanan. Itu adalah tugas bagi Sarawak Forestry Corporation. Kemudian yang seterusnya adalah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan, seperti yang kita lihat tadi peranannya adalah untuk mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan. Yang pertama, kemudian
pendidikan, ekonomi, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi. Dan fungsi yang kedua ataupun peranannya adalah untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan juga kesedaran melalui penglibatan masyarakat berkenaan dengan keperluan dan kepentingan konservasi kepada biodiversity. Dan yang terakhir adalah Institut Penyelidikan Perhutanan FRIM. Tugasnya pula adalah untuk menjana pengetahuan dan membangunkan, mewujudkan melalui R&D, teknologi-teknologi yang bersesuaian untuk melakukan langkah-langkah pemeliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan. Okey, di samping itu juga mereka berperanan untuk meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan hutan. Okey, baik. Kemudian kita nak lihat kepada badan bukan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam menjaga hutan-hutan di negara kita. Okey, yang pertama adalah Sahabat Alam Malaysia, SAM. Okey, SAM mengadakan kempen-kempen untuk memastikan pembangunan dan pengurusan sumber semula jadi dapat berlangsung secara lestari. Kemudian peranan mereka juga adalah untuk mendidik masyarakat, masyarakat secara keseluruhannya berkenaan dengan keperluan kepada pembangunan lestari. Okey, yang kita bincangkan tadi. Kemudian yang kedua, Malaysian Nature Society, MNS. Okey, MNS ni adalah untuk melindungi dan juga memelihara pelbagai biologi yang kaya secara berkesan. Mereka juga adalah berperanan untuk memberi kesedaran berkaitan dengan alam sekitar melalui pendidikan. Kemudian yang ketiga, The Wildlife Trade Monitoring Network, Traffic. Okay, peranan mereka pula adalah menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar. Okay, dia terlibat secara langsung dalam hasil jual beli, menguruskan perdagangan yang melibatkan kepada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan tanpa merosakkan integriti dalam sistem ekologi, supaya sistem ekologi itu tidak terjejas. Kemudian Global Environment Centre, GEC. GEC ni pula peranannya adalah untuk perlindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap, seperti Ramsar tadi, tapak Ramsar. Dan yang terakhir, WWF. Peranannya pula menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah. Okay, yang pertama adalah dengan memelihara kepelbagaian biologi dunia. Okay, kemudian yang kedua, memastikan sumber semula jadi boleh diperbaharu dan digunakan secara lestari. Dan yang ketiga, menjalankan penyelidikan dan kempen kesedaran awam kepada masyarakat yang berkaitan tentang kepentingan menjaga alam semula jadi. Okey, sedikit info tambahan. Okey, Majlis Tanah Negara telah diwujudkan sebagai satu platform kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan polisi dan undang-undang dan juga pengurusan hutan yang ada di Malaysia melalui Majlis Tanah Negara. Okey, baik. Kita nak lihat secara keseluruhan, kita nak imbas kembali apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertama iaitu pengurusan sumber hutan. Yang pertama tadi kita lihat definisi kepada sumber hutan. Okey, kemudian yang kedua kita dah lihat juga tentang kepentingan kepada sumber-sumber hutan. Dan yang ketiga tadi, pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Dan yang keempat, agensi pengurusan sumber-sumber hutan di Malaysia. Okey, so kita dah lengkap untuk pembelajaran bagi bab yang ke-10. Baik, kita nak buat latihan untuk bab 10. Okey, kamu boleh lihat pada muka surat
176 dan 177. Kamu perlu menjawab soalan cabaran minda. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 3, okey, soalan 4, soalan 5, 6 dan soalan 7. Okey, kamu jawab semua soalan ini di dalam buku yang telah kamu sediakan seperti biasa. Jawapannya kita akan bincangkan.